Ya, tempat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada hari ini dalam kelas kita. Sekejap. Okey, mudah-mudahan Allah Taala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan segala amal kebajikan. Hari ini setakat ni baru 60 orang, walaupun pelajar ada 70 orang, 75 ke 79 orang. Saya pasti ada hadir. Tapi pun saya harap anda semua boleh kita kata bagi komitmen lah untuk kelas, walaupun secara online. Kelas tetap kelas, supaya perbincangan ini dapat memberi input lah kepada anda semua. Okey. Sekejap saya share saya punya sebab topik-topik ni antara topik yang penting, yang barangkali tak pernah lagi dengar lah sebelum ni, tentang perbincangan berkaitan dengan pemikiran. Pada hari ini kita akan bincang satu topik yang berkaitan dengan tauhid sebagai asas kebenaran. Dan saya harapkan anda beri tumpuan sepenuhnya dan elakkan daripada gangguan-gangguan luar untuk sambil buat benda-benda lain, sebab antara topik yang penting lah. Okay, nampak slide? Nampak, Doktor? Topik kita tauhid asas kebenaran. Di mana dalam kuliah yang lalu saya juga ada menyentuh tentang topik asas kebenaran ni, dan dibincangkan terus lagi sekali lagi secara lebih detail lah tentang topik ini, kerana dia merupakan antara intipati penting dalam isu akidah. Isu akidah dia merupakan topik yang cukup penting. Kebenaran, apa itu kebenaran? Kebenaran yang disebut tentang perkara benar ni ialah perkara yang bertepatan dengan realiti ataupun dengan fakta. Contohnya kalau dia pakai baju hitam, maka kalau kata dia pakai baju putih, maknanya salah, sebab realitinya ataupun faktanya dia pakai baju warna hitam. Ataupun kata warna biru ke warna putih ke apa, tu tak betul sebab bercanggah dengan realiti ataupun faktanya. Walau macam mana pun, kebenaran ni terbahagi kepada dua. Satu, kebenaran mutlak. Yang kedua, kebenaran yang relatif.
Kebenaran yang mutlak ni bermaksud kebenaran itu satu sahaja. Manakala kebenaran relatif ni, kebenaran tu boleh lebih daripada satu. Apa maksud kebenaran boleh lebih daripada satu? Kebenaran mutlak ni contohnya kalau dikatakan baju hitam, kalau orang kata baju putih dah tentu salah. Sebab dia pakai baju warna hitam, bukan warna selain daripada hitam. Tapi kalau kebenaran itu relatif, maksudnya dia boleh lebih daripada satu. Contohnya kebenaran berkaitan dengan sedap. Betul ke tak betul perkara ni sedap? Kan? Mungkin ada orang sedap dan mungkin ada orang tak sedap. Makan Maggi, ada orang sedap, ada orang tak sedap. Nasi Arab, ada orang sedap, ada orang tak sedap. Nasi Kabu, ada orang sedap, orang tak sedap. Semua tu betul. Sedap pun mungkin juga, tak sedap pun mungkin juga. Sebab lidah masing-masing. Tapi kalau orang kata nasi ke mi, nampak jelas lah perbezaan antara nasi ataupun mi. Nasi lain, mi lain. Kalau orang tunjuk ni nasi, ni kata mi, itu salah. Tapi kalau sedap, itu mungkin boleh berbeza pandangan sebab dia berkaitan dengan persepsi masing-masing terhadap satu-satu perkara. Ini yang kita maksudkan dengan kebenaran itu mutlak berbeza dengan kebenaran yang relatif. Jadi benar ni ada dua perspektif. Kalau berkaitan dengan Tuhan, dia mesti satu. Berkaitan dengan Tuhan, dia mesti satu sahaja. Mana boleh Tuhan jadi 2, 3, 4, tak boleh. Tapi kalau berkaitan dengan yang lain, misalnya yang lain tu boleh lebih daripada satu, itu yang dimaksudkan dengan kebenaran mutlak ataupun kebenaran itu relatif. Okey. Seterusnya kita bincang pula dari sudut cara mengetahui kebenaran. Nak tahu benda betul, macam mana nak tahu benda betul atau benda salah? Sumber kepada kebenaran, ini penting dalam hidup kita ni untuk kita nak define apa itu benar sebab manusia akan mencari kebenaran dalam hidup. Dan yang kedua, manusia ingin mencari benda-benda yang betul. Dan manusia yang normal, dia tidak selesa berada dalam kesalahan. Melainkan ada kepentingan yang tertentu dan mungkin orang yang tak betul hala tuju hidup. Okey, macam mana nak tahu benda betul atau benda salah? Ada 4 cara yang digariskan oleh para ulama untuk mengetahui kebenaran. Yang pertama berdasarkan kepada bukti sains. Bukti sains yang dilihat menerusi uji kaji. Itu yang kita sebut sebagai empirical. Bukti yang dikaji. Maksudnya hasil daripada penglihatan, hasil daripada cerapan yang dibuat. Cerapan-cerapan yang dibuat tu akhirnya melahirkan satu keputusan, satu teori, satu fakta. Contohnya bila dia tengok satu perkara kerap berlaku, maka itulah yang dipanggil dengan empirical. Bukti hasil daripada kajian yang dilakukan secara kekerapan. Kerap maksudnya kita ambil contoh benda graviti. Bila lepas dia jatuh, lepas jatuh. Maka kita membuat satu kesimpulan. Ini berdasarkan kepada bukti empirical, bukti uji kaji. Yang dibantu kuat oleh panca indera. Sains ni merangkumi juga panca. Apa yang kita tengok, kan, hujan, panas, kan, maka kita lahirkan keputusan. Maka keputusan itu kan dia masuk dalam bidang sains, dia tajribi. Yang kedua berdasarkan kepada bukti logik. Bukti logik. Bukti logik ni pada fikiran kita macam mana? Apa yang tak logik? Contoh apa yang tak logik, kalaulah lembu masuk dalam lubang jarum contohlah. Kalau lembu masuk dalam kandang, logik. Kalau lembu masuk dalam lubang jarum, tak logik. Ini logik ataupun tak logik. Jadi bukti logik menjadi asas dalam membuat satu-satu keputusan. Boleh kita kata ini logik ke tak logik. Yang ketiga, bukti ilham. Ilham ni tak berapa kuat sangat, tapi gerakan hati yang ada pada seseorang. Diterima dalam agama.
Contohnya perasaan bertuhan, kan. Ini diterima dalam agama, bukti ilham. Fikiran-fikiran yang berasaskan kepada gerak hati. Gerak hati. Yang keempat adalah perkhabaran. Perkhabaran, maknanya sumber daripada Quran, sumber daripada orang yang dipercayai. Perkhabaran ialah sumber maklumat yang dipercayai. Hanya daripada Quran, daripada hadis, daripada orang yang baik. Ini sumber yang dipercayai. Ini cara mengetahui kebenaran. So nanti kita akan tengok apa pentingnya dan bagaimana perkara ini bila bercelaru, tak faham, dia akan membawa kepada tak faham dan juga salah faham dalam kehidupan. So ini cara mengetahui kebenaran. Okey. Bukti sains, saya perincikan lagi. Bukti sains, bukti yang lahir daripada uji kaji. Contohnya, benda yang berat akan jatuh lebih cepat dari benda yang ringan. Benda berat akan jatuh. Kita fikir, mana lebih laju jatuh? Benda berat ke benda ringan? Buat kajian. Uji kaji-kaji faham, oh benda laju, benda berat lebih cepat. Kalau benda ringan macam kapas, macam kertas, dia lambat jatuh. Jatuh dia lambat. Oh. Kemudian dipikir juga tentang penebat, haba. Maknanya kalau orang buat senduk, contohnya menggunakan kayu, dia lambat menyalurkan haba. Walaupun panas, tapi dia panaslah juga. Tapi tak sepanas kalaulah dia punya ulu senduk tu daripada logam, daripada besi. Memang cepat panas. So, mengelakkan daripada panas tu, dibuat